Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Okey, kita jumpa lagi untuk sesi pembelajaran kita pada kali ini. Okey, untuk hari ini kita akan teruskan subtopik 2.2 iaitu proses hidup organisma unisel. Okey, dan kita tengok dulu standard pembelajaran untuk hari ini. Okey, iaitu mengkonsepsikan proses hidup organisma unisel seperti ameba dan paramecium spesies. Okay, ini yang kita akan tengok pada hari ini iaitu proses hidup organisma unisel. Dua organisma yang kita tengok pada hari ini iaitu ameba spesies dan paramecium spesies. Okey, seperti yang awak semua dah tahu sebelum ni, awak dah pernah belajar masa di tingkatan 1, organisma unisel ni adalah organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja. Badan dia cuma ada satu sel sahaja. Okey, dan organisma unisel ni dia boleh menjalankan semua proses hidup. Contohnya makan, boleh membiak, boleh berkumuh, boleh menjalankan respirasi, boleh mengalami pertumbuhan atau membesar dan bergerak balas terhadap rangsangan luar. Dan untuk hari ini kita akan fokuskan kepada dua organisma unisel iaitu ameba spesies dan paramecium spesies. Okey, sebelum tu kita tengok dulu struktur ameba. Okey, tengok juga awak punya lembaran kerja cikgu dah sediakan. Okey, cikgu nak awak labelkan struktur ameba tersebut. Okey, kita tengok struktur ameba ni. Okey, yang pertama, dia tak ada bentuk yang tetap. Okey, dia macam sel haiwan biasa, sitoplasmanya diselaputi oleh membran plasma. Okey, mempunyai bakul makanan dan bakul mengecut dan mestilah dia mempunyai nukleus. Okey, jadi dalam lembaran kerja awak tu, cikgu nak awak labelkan kat mana lokasi bakul makanan, di mana lokasi bakul mengecut, di mana membran sel, di mana sitoplasma, di mana pseudopodium dan di mana nukleus. Labelkan dalam lembaran kerja yang cikgu berikan. Okey, next adalah organisma yang kedua yang kita akan tengok pada hari ini iaitu paramecium. Okey, labelkan juga sama seperti ameba tadi, labelkan struktur yang ada pada paramecium pada ruangan yang cikgu sediakan tu. Okey, pada paramecium dia berbeza sedikit dengan ameba tadi. Kalau ameba tadi dia tak ada bentuk yang tetap, tapi paramecium ni bentuk dia tetap sedikit. Okey, bentuk dia macam selipar macam ni. Okey, jadi apa yang ada pada paramecium ni? Yang pertama yang obviously awak nampak kat bahagian luar ni adalah silia. Silia ni adalah bulu-bulu halus. Okey, dan sama juga dia mempunyai sitoplasma, dia ada bakul makanan, dia ada bakul mengecut dan dia juga mempunyai nukleus. Okey, cuma berbeza sedikit berbanding dengan ameba tadi. Paramecium ni dia mempunyai alur mulut dan liang dubur. Pada ameba tadi tak ada. Okey, next kita akan tengok proses hidup organisma unisel. Okey, yang pertama pergerakan. Okey, semua organisma yang hidup ni dia boleh bergerak. Okey, jadi macam mana ameba ni bergerak? Okey, ameba ni dia akan membentuk pseudopodium ataupun kaki palsu untuk membolehkannya bergerak ke hadapan. Macam mana cara dia bergerak? Dia akan mengunjurkan pseudopodiumnya. Okey, bila digerakkan pseudopodiumnya, akan berlaku pengaliran sitoplasma ke bahagian pseudopodium yang diunjurkan. Okey, jadi cikgu akan tunjuk satu video ringkas untuk menunjukkan macam mana ameba ni boleh bergerak. Okey, cuba perhatikan dalam video ni. Yang awak nampak bergerak-bergerak ni kan? Okey, ini adalah sitoplasma. Jadi ameba ni dia bergerak dengan cara dia mengunjurkan dia punya pseudopodium. Macam mana pseudopodium ni boleh bergerak? Sebab ada berlakunya pengaliran sitoplasma. Dan kalau awak perhatikan bentuk ameba ni, dia berubah-ubah apabila pseudopodium dia mengunjurkan pseudopodium ataupun apabila dia bergerak. Okey, next kita tengok pula paramecium. Okey, paramecium cara bergerak dia tak sama macam ameba tadi. Okey, kalau tadi ameba dia bergerak dengan cara mengunjurkan dia punya pseudopodium. Tapi pada paramecium disebabkan dia ada silia, okay, jadi macam mana cara dia bergerak? Melalui pukulan
silia yang beritma, membolehkannya berlaku pergerakan. Okey, bila dia punya silia ni dipukul-pukul ataupun bergerak-gerak, dia akan menyebabkan paramecium ni bergerak ke hadapan. Okey, kita tengok macam mana cara paramecium ni bergerak. Okey, tengok awak tengok dia punya silia kat bahagian tepi-tepi ni. Dia pukul-pukul air tu. Okey, menyebabkan dia boleh bergerak ke hadapan. Okey, pukulan silia tadi membolehkan paramecium ni boleh bergerak ke arah hadapan. Okey, next adalah pemakanan. Tadi kita tengok macam mana cara dia bergerak kan. Okey, sekarang kita tengok proses hidup yang seterusnya, iaitu pemakanan. Okey, macam mana ameba ni makan. Okey, awak dah tahu tadi kan, ameba ni dia boleh unjurkan dia punya pseudopodium. Okey, jadi macam mana cara nak makan? Ameba akan mengunjurkan dia punya pseudopodium. Okey, bila dia unjurkan pseudopodium, dia akan keliling dia punya mangsa ni ataupun makanan dia ni. Okey, dan dia punya pseudopodium ni dia akan meliputi makanan tadi dan dia akan membentuk satu vakul makanan. Okey, vakul makanan tu kemudian yang akan bergabung dengan lysosom yang ada pada dalam sitoplasma dia. Okey, seterusnya lysosom awak tahu kan, sebelum ni awak dah belajar bahawa dalam lysosom tu ada enzim lysosim. Okey, jadi lysosom tadi dia akan lysosim yang ada dalam lysosom tadi digunakan untuk mencernakan makanan tadi. Okey, jadi makanan dicerna dan nutrien diserap ke dalam sitoplasma. Okey, tapi tak semua makanan boleh dicerna. Ada juga makanan yang tidak boleh dicerna oleh ameba ni. Jadi yang mana tak boleh dicernakan ni akan disingkirkan keluar. Okey, ketika dia bergerak. Okey, jadi makanan yang tak dicernakan ni dia akan keluar daripada ameba ini. Okey, semasa dia bergerak. Okey, ini contohlah cara ameba makan. Dia akan keliling dulu dia punya mangsa tu untuk membentuk bakul makanan. Mangsa dia tadi akan masuk dalam bakul makanan. Okey, dan bakul makanan akan bergabung dengan lysosom. Okey, enzim yang ada dalam lysosom tadi akan mencernakan makanan tersebut. Okey, dan proses ini kita panggil dia sebagai fagositosis. Okey, seterusnya paramecium. Kalau awak masih ingat, cikgu sebut tadi paramecium dia ada mulut kan. Okey, jadi pukulan silia secara beritma di sepanjang alur mulut akan menyapu air dan makanan masuk ke dalam mulut. Jadi bila dia punya silia ni pukul-pukul air tadi, makanan secara tak langsung akan masuk dalam mulut. Okey, dan makanan tadi sama juga, dia akan dicernakan oleh enzim lysosim yang ada di dalam sitoplasma. Sama juga macam paramecium tadi. Okey, dan berbeza sedikit dengan ameba tadi, disebabkan ameba tadi tak ada liang dubur, tapi paramecium ada liang dubur. Jadi makanan yang tidak dicernakan akan dikeluarkan melalui liang dubur. Okey, seterusnya adalah perkumuhan. Okey, pertukaran gas, nutrien dan bahan buangan berlaku melalui membran plasma secara resapan. Okey, dan awak mesti tahu di sini ameba dengan paramecium ni dia hidup di persekitaran air tawar. Jadi air ni dia boleh masuk, air dari persekitaran ni boleh masuk ke dalam ameba tadi secara osmosis. Okey, jadi air dari persekitaran luar dia tu boleh masuk dan akan memenuhi bakul mengecut. Okey, apabila bakul mengecut mencapai saiz maksimum, air akan disingkirkan dari masa ke semasa. Okey, proses ini kita panggil dia pengosmo kawal aturan. Okey, macam mana proses ni berlaku? Okey, cuba perhatikan kat sini. Ini adalah bakul mengecut. Okey, bila air dari persekitaran masuk ke dalam ameba, okey, dia akan menyebabkan bakul mengecut ni mengembang. Okey, bakul ni kalau awak tengok ni saiz kecil kan. Okey, ni saiz dia dah besar. Okey, sebab apa? Dah banyak air terkumpul kat dalam ni. Okey, jadi apa yang berlaku? Bakul mengecut ni dia akan mengecut untuk keluarkan air daripada ameba ni. Dan proses ni sentiasa berlaku berulang-ulang untuk memastikan ameba ni tidak pecah. Okey, macam inilah caranya lebih kurang. Okay, ini adalah proses pengosmo kawal
aturan. Okey, sama juga dengan paramecium. Okey, air akan dikeluarkan, air yang berlebihan akan dikeluarkan melalui bakul mengecut. Okey, macam ni caranya. Tengok yang hijau-hijau tu, itu adalah air. Okey, bila air masuk, dia akan penuhi bakul mengecut. Dan bakul mengecut tu bila dah capai saiz maksimum, dia akan mengecut untuk mengeluarkan air. Dan proses ni akan sentiasa berulang. Okey, seterusnya, proses hidup yang seterusnya adalah gerak balas terhadap rangsangan. Okey, ameba dan paramecium ni, dia boleh bergerak balas terhadap rangsangan seperti bahan kimia, sentuhan atau cahaya terang dengan bergerak menjauhi rangsangan. Okey, respirasi. Okey, untuk ameba dengan paramecium sama sahaja kaedah respirasinya. Proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida berlaku melalui membran plasma secara resapan ringkas di seluruh permukaan sel. Okey, jadi bila ameba ni menjalankan respirasi, okey, contoh ameba ni kan benda hidup kan, jadi dia akan menjalankan respirasi. Bila dia jalankan respirasi, dia akan hasilkan karbon dioksida. Okey, bila dihasilkan karbon dioksida, kepekatan karbon dioksida dalam badan dia ataupun dalam sel ini akan bertambah. Okey, jadi kepekatan karbon dioksida luar rendah. Okey, jadi karbon dioksida ni akan meresap keluar. Okey, sama juga dengan gas oksigen yang akan dibawa resap masuk ke dalam ameba ni. Okey, kepekatan oksigen di bahagian luar lebih tinggi berbanding dengan bahagian dalam badan ameba ini. Okey, jadi oksigen dari luar akan masuk ke dalam ameba secara resapan. Okey, secara resapan ringkas dalam topik dalam bab akan datang akan belajar dengan lebih detail jenis-jenis resapan ini. Okey, sama seperti ameba tadi, respirasi berlaku secara resapan ringkas. Okey, untuk pembiakan. Okey, ameba membiak secara belahan dedua. Okey, melalui pembiakan aseks. Yang ni awak dah pernah belajar masa di tingkatan 1 bab pembiakan. Okey, macam mana ameba ni bila dia dah dewasa, dia dah capai saiz tertentu, okey, dia akan mengalami pembahagian. Okey, dimulai dengan pembahagian nukleus. Okey, kemudian sitoplasmanya menghasilkan 2 sel anak yang baru. Okey, dan itu akan berlaku apabila keadaan sesuai. Okey, maksudnya dalam keadaan yang biasa. Okey, tetapi jika katakan keadaan yang tidak sesuai, mungkin kering ataupun mungkin dia kurang makanan. Okey, jadi bila keadaan tak sesuai, dia akan membentuk spora. Okey, dan spora tu akan terbebaslah. Okey, dan kemudian spora tersebut akan bercambah apabila persekitaran pulih semula. Okey, ini cara belahan dedua. Okey, 1 sel induk ameba yang dah matang akan membahagi membentuk 2 sel anak. Okey, untuk paramecium. Okey, dalam keadaan persekitaran sesuai sama sahaja seperti ameba tadi, dia akan membiak melalui kaedah belahan dedua. Namun, okey, ini adalah kaedah pembiakan aseks ya. Okey, namun ketika keadaan persekitaran tidak sesuai, dia akan mengalami proses konjugasi iaitu membiak menggunakan kaedah seks. Okey, ini adalah kaedah belahan dedua. Okey, kita tengok gambar ini. Okey, 1 paramecium yang dewasa dia akan mengalami pembahagian. Okey, dia akan mengalami belahan dedua membentuk 2 sel anak yang baru. Okey, contoh persekitaran yang tidak sesuai yang cikgu sebutkan tadi. Yang pertama, persekitaran yang kering. Awak tahu kan ameba dengan paramecium ni tinggal dalam air tawar. Okey, jadi kalau kering tak sesuai lah untuk ameba dengan paramecium tadi hidup. Okey, suhu rendah dan kekurangan makanan. Okey, ini adalah contoh-contoh persekitaran yang tidak sesuai, yang tidak mengizinkan ameba dan paramecium tadi untuk membiak. Okey, jadi untuk tugasan cikgu nak awak lengkapkan jadual dalam lembaran kerja yang cikgu berikan. Okey, dan lepas dah siap, kita akan buat perbincangan nanti bila masanya sesuai lah. Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Okey, terima kasih.